إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح المؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Faqih Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, katanya: wa yushtaratu fit ta'khiri niyyatuhu qabla khurujil waqtil ula walau biqadri rak'atin wa dawamus safari ila tamamiha wa illa saratiz zuhur qada'an wa yajuzul jam'u bil matari taqdiman liman shalla jama'atan fi makanin ba'idin wa ta'adza bil matari fi tariqihi. Kata Al-Habib Abdullah Bafadl rahimahullahu ta'ala: wa yushtaratu fit ta'khiri, dan disyaratkan pada jamak takhir. Ini sambung dalam nas yang lepas ataupun kuliah yang lepas, perbincangan tentang kaifiat ataupun syarat-syarat bagi solat jamak yang dilakukan dalam musafir. Sebelum ni kita dah bincang dah tentang syarat-syarat sah bagi jamak takdim, iaitu mendahulukan solat pada waktu kedua ke dalam waktu yang pertama. Waktunya yang sebenar masih belum masuk, kita dah sembahyang dah pada waktu sebelumnya dengan niat jamak takdim, perhimpunan yang dahulu, yang didahulukan, perhimpunan yang didahulukan. Maksudnya asar tak masuk lagi, waktu asar tak masuk lagi, kita masih dalam waktu zuhur, tapi kita sembahyangkan dah asar siap-siap secara jamak takdim. Dia ada 4 syarat yang disebutkan dalam kitab kita ni, dan kita dah tambah dah itu bagi cukup 7 syarat seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Ni yang keduanya, jenis yang kedua, kaifiat yang kedua dalam menjamakkan solat ialah jamak takhir. Cara yang kedua untuk menjamakkan solat, menghimpunkan solat, ialah jamak takhir. Apa dia jamak takhir? Dia lawan daripada jamak takdim. Jamak takhir ialah
waktu sembahyang yang pertama, sembahyang dalam waktu yang pertama dilewatkan, ditakhirkan, dilewatkan dan dilakukan dalam waktu yang kedua, dengan bahawa kita tidak sembahyang pada waktu yang pertama, sebaliknya kita sembahyang dalam waktu yang seterusnya. Zuhur masuk dah, kita tak sembahyang lagi sampai habis waktu zuhur, iaitu bayang-bayang sesuatu itu melepasi dua kali gandanya, tak sembahyang zuhur lagi, masuk asar dah, dalam waktu asar baru kita sembahyang zuhur tersebut, dan sembahyang zuhur tersebut dianggap sebagai sembahyang tunai. Maka ni makna jamak takdim, jamak takhir. Maghrib masuk dah, orang azan maghrib, kita tak sembahyang lagi sampailah masuk waktu isya, orang azan isya, barulah kita sembahyang maghrib di dalam waktu isya, yang mana maghrib tersebut pada waktunya kita tak sembahyang, dan maghrib tersebut, solat maghrib yang kita lakukan dalam waktu isya tersebut dianggap sebagai solat yang tunai, bukan qada. Maka ni kaifiat yang kedua bagi jamak, iaitu jamak yang dikemudiankan, menghimpunkan solat secara dilewatkan, iaitu sembahyang yang pertama disembahyangkan dalam waktu yang kedua, waktu yang berikutnya. Maka pada jamak takhir itu ada beberapa syarat lah. Ada beberapa syarat, dan kalau dibandingkan di antara dua kaifiat ni, dua cara jamak ni, jamak takdim dan jamak takhir, jamak takhir itu lebih mudah untuk dilakukan dan lebih mudah untuk ditunaikan syarat-syaratnya, disempurnakan syarat-syaratnya. Sebab syarat-syarat untuk melakukan jamak takhir ialah lebih sedikit daripada syarat-syarat untuk melakukan jamak takdim. Ini sekadar perbandingan lah antara jamak takdim dengan jamak takhir, yang mana yang lebih mudah untuk dilakukan. Jamak takhir lebih mudah untuk dilakukan, yang kita nak bincang malam ni. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yushtaratu fit ta'khiri, dan disyaratkan pada jamak takhir, disyaratkan pada jamak takhir, syarat apa? Niyatuhu qabla khuruji waqtil ula, meniatkannya ataupun berniatnya, niatnya takhir tu, meniatnya takhir qabla khuruji waqtil ula, sebelum daripada keluar waktu yang pertama, sebelum daripada keluar waktu yang pertama. Jangan lupa jamak takhir hanya boleh dilakukan oleh dua pasang solat, iaitu zuhur dan asar, dan maghrib dan isya. Maghrib dan isya, subuh dengan zuhur tak boleh, maghrib dengan asar dengan maghrib tak boleh, isya dan subuh pun tak boleh, sebab tidak ada warid, tidak ada dalil ataupun sejarah rekod hadis yang menunjukkan Nabi melakukan jamak dalam bentuk yang sedemikian. Yang ada ialah hanya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, dua set yang berlainan, dua pasang solat. Maka untuk jamak takhir, syaratnya yang pertama ialah kita niatkan jamak tersebut, kita niatkan jamak takhir tersebut sebelum daripada keluar waktu yang pertama. Apa dia waktu yang pertama yang ada? Iaitu zuhur dan maghrib. Kita niat jamak di dalam maksudnya sebelum daripada keluar habis waktu yang pertama, maksudnya ketika kita masih lagi di dalam waktu yang pertama. Ketika waktu yang pertama itu masih berbaki, maksudnya kalau kita nak sembahyang tunai boleh lagi, waktu tu kita dah kena niat. Kena niat waktu tu sekurang-kurangnya kena niat waktu tu. Kalau lepas daripada orang azan zuhur contohnya, terus niat pun sah. Bila mana kita dah boleh untuk melakukan solat zuhur contohnya, dah masuk waktu zuhur, maka waktu itu dah boleh untuk kita niatkan jamak takdir, jamak takhir. Macam tu juga dengan waktu maghrib. Bila mana masuk waktu maghrib, kita kata mudah-mudahnya lepas daripada orang azan maghrib tu boleh dah, ataupun ketika orang azan maghrib tu boleh dah untuk kita niatkan jamak. Yang pentingnya jangan sampai waktu zuhur habis, jangan sampai waktu maghrib habis baru nak niat jamak. Itu tak jadi. Saya akan sebut. Lagi kita akan bincangkan masalah kalau jadi lagu tu. Ni syarat yang pertama. Syarat yang pertama, hendaklah diniatkan untuk melakukan jamak takhir di dalam waktu solat yang pertama.
di dalam waktu solat yang pertama, bukan dalam solat yang pertama, dalam waktu solat yang pertama. Faham gelak? Faham gelak? Maksudnya dalam waktu sembahyang ke tak sembahyang ke tak bincang, tak bincang. Nak niat dalam sembahyang zuhur ke tak? Sebab zuhur tu kita nak buat asar sekali. Kita masuk tu zuhur contohnya, kita duduk atas highway contohnya, dalam kenderaan ke ataupun tengah dalam perjalanan dan sebagainya, tengah rehat ke apa ke, berhenti makan ke apa ke. Zuhur dah masuk contohnya, sekarang pukul 2.30 contoh. Sekarang pukul 2.30 contoh. Apa keadaan ataupun apa kelakuan yang kita sedang lakukan sekalipun, kita tengah nak sembahyang ke, kita nak makan ke, kita duduk bersembang ke, kita tengah bawa kereta ke, kita tengah duduk main handset ke apa ke, dah boleh niat, dah boleh niat, asalkan zuhur dah masuk waktunya ataupun maghrib dah masuk waktunya, dah boleh niat walaupun kita sedang buat apa sekalipun. Bukan niat dalam sembahyang zuhur tu, dan bukan niat dalam sembahyang maghrib tu. Sebab sembahyang zuhur dan maghrib itu kita akan lakukan solat zuhur di dalam waktu asar, dan kita akan lakukan solat maghrib di dalam waktu isya. Tu dah keluar dah waktu dia. Dah keluar dah waktu. Syarat untuk buat jamak takdim ialah kita niat dalam waktu yang pertama. Dalam waktu yang pertama. Tengah dia buat apa, kena buat lagu mana, tak gayah, tak perlu. Niat. Aku jamakkan solat zuhur ini ke dalam waktu asar sagi, ataupun aku jamakkan solat maghrib ini ke dalam waktu isya sagi, ataupun aku sembahyangkan maghrib ni dalam waktu isya sebagai jamak takhir. Masuk waktu zuhur, kita tengah bawa kereta kan contohnya, dalam perjalanan, dalam musafir. Zuhur ni aku nak sembahyang dalam waktu asar sagi, jamak takhir, cukup. Sebarang niat yang menunjukkan, sebarang azam dan niat yang menunjukkan kepada makna kita akan lewatkan dan bawa sembahyang kita dalam waktu yang pertama ni, kita nak bawa dan lakukan dalam waktu yang kedua sebagai jamak takhir, dah memadai sebagai niat jamak takhir. Jadi ini dah beza dengan jamak takdim. Dengan syarat yang pertama ni dah membezakan jamak takhir dengan jamak takdim. Dalam jamak takdim, macam yang kita dah bincang dah, jamak takdim kalau kita nak sembahyang asar di dalam waktu zuhur, kita nak tarik buat awal, settle siap-siap senang, maka niat jamak takdim itu ialah ketika kita sedang solat zuhur. Ialah ketika kita sedang solat zuhur, dalam mana-mana juzuk solat zuhur, walaupun semasa dengan salam, walaupun ketika kita memberi salam yang pertama pun boleh niat jamak takdim. Masuk tu zuhur pukul 2.30 contohnya, kita bukan masuk 2.30 lah, kita lah ni pukul 2.30 nak sembahyang zuhur dan nak asar awal, sekejap tak mau singgah berhenti dah contohnya. Maka ketika kita sembahyang zuhur tu, kita niat dalam sembahyang zuhur kita, aku lepas habis zuhur ni aku akan sembahyang asar awal sebagai jamak takdim. Ketika kita tengah sembahyang zuhur, waktu tengah baca Fatihah ke, waktu tengah rokok ke, waktu tengah i'tidal ke, waktu tengah baca tahiyat akhir ke, ketika sedang memberi salam yang pertama ke, maka mana-mana juzuk solat yang pertama sah dijadikan tempat untuk kita niat jamak takdim. Yang sunatnya dalam takbiratul ihram lah, seperti mana niat-niat yang lain dalam solat, tapi tak disyaratkan mesti dalam niat. Afdalnya dalam niat. Kalau susah, kalau menyebabkan niat tu jadi panjang, kita serabut dan sebagainya, tak. Lepas pada habis takbiratul ihram tu, tengah baca doa iftitah ke, tengah baca Fatihah ke, niat lah, selesai. Lepas habis zuhur ni aku akan sembahyang asar jamak takdim, cukup. Lepas habis maghrib ni aku akan sembahyang isya jamak takdim, cukup. Situ. Tu untuk jamak takdim. Kena niat dalam sembahyang. Kena niat dalam sembahyang. Adapun jamak takhir kena niat dalam waktu yang pertama. Bukan dalam sembahyang, dalam waktu yang pertama. Zuhur daripada pukul kita kata 1.30
sampai 4.50 ni contohnya. Zuhur sekarang ni anggarannya 1.5 sampai 4.50. Maka dalam tempoh berapa jam? 3 jam, 4 jam. 3 jam lebih tu. Dalam tempoh 1.5 sampai 4.50 tu, dalam tempoh ni mana-mana juzuk, mana-mana masa, nak niat pukul 3 ke, nak niat pukul 2 ke, nak niat pukul 1.40 ke, nak niat pukul 4.30 ke, dalam waktu zuhur, selagi zuhur masih berbaki, maka kita niat dalam waktu tu dah memadai. Saat lagi nak sembahyang, masuk waktu asar ataupun masuk waktu isya, saat lagi kita nak sembahyang, baru kita singgah nak mandi lah, nak makan lah, nak rehat lah dan sebagainya, baru nak sembahyang. Waktu ketika sembahyang lagi ni tak perlu niatkan jamak dah. Tak perlu sebarang niat jamak dalam ketika kita solat, tak perlu dah. Sebab niat jamak takhir secara khususnya ialah pada waktu yang pertama. Ialah pada waktu yang pertama. Lagi sembahyang macam biasa. Saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar, kalau kita niat qasar, kalau kita nak ringkaskan sembahyang kerana Allah Taala. Lepas tu kita sembahyang asar, saja aku sembahyang asar 2 rakaat qasar kerana Allah Taala, selesai. Masuk waktu isya contohnya, maghrib tadi kita tak mau sembahyang awal, nak sembahyang lewat, nak sembahyang dalam waktu isya, pukul 10 baru kita berhenti rehat untuk makan dan sebagainya contoh. Maka kita pun singgah sembahyang. Kita sembahyang maghrib, saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Lepas tu saja aku sembahyang isya 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Niat jamak dah tak diperlukan. Tak dituntut untuk kita niat jamak, sebab niat jamak itu telah dilakukan dan telah ditunaikan dalam waktu yang pertama. Dan niat jamak ni sekali je. Jamak takhir pun niat sekali, jamak takdim pun niat sekali saja. Dalam jamak takhir ni, niat yang sekali itu dalam waktu yang pertama tadi ya. Kita niat ketika kita tengah bawa kereta pukul 2.30 tadi ke, kita niat ketika kita singgah berhenti makan ketika pukul 7.45 tadi ke, maghrib isya. Singgah berhenti makan ni tak mau singgah mayang ni, tinggal singgah berhenti makan saja. Tengah duk makan tu niat, aku jamak takhirkan maghrib aku dalam waktu jamak takhirkan maghrib aku dalam waktu isya. Cukup. Tengah duk makan ke, tengah sembang ke, tengah tengok handset ke, tengah update status ke, tengah bawa kereta ke, tengah salin baju ke, tengah buh minyak dalam kenderaan ke, tengah beli barang ke, ikutlah. Yang pentingnya wujud niat tu, wujud qasad ataupun azam tu untuk sembahyang dalam waktu yang kedua sebagai jamak takhir. Cukup. Satgi waktu nak sembahyang tak perlu niat apa dah, sebab niat telah selesai. Niat jamak takhir telah selesai. Macam tu juga dengan jamak takdim. Jamak takdim perlu syarat dia ialah niat jamak tersebut dalam solat yang pertama. Kita buat zuhur dan asar dalam waktu zuhur, ataupun maghrib dan isya dalam waktu maghrib. Niat jamak takdim ialah dalam solat yang pertama, ketika kita sedang sembahyang zuhur ataupun ketika kita sedang sembahyang maghrib. Waktu kita buat asar, tak perlukan sebarang niat jamak. Tak perlukan sebarang niat jamak. Kalau kita nak qasar, ya niat qasar saja. Sama juga ketika kita buat isya. Waktu maghrib ni, isya tak masuk lagi, tapi kita sembahyang jamak takdim. Sembahyang maghrib, niat jamak dalam waktu maghrib tu, dalam sembahyang maghrib tu niat jamak. Habis sembahyang maghrib bagi salam, bangkit untuk sembahyang isya. Untuk sembahyang isya tidak perlukan sebarang niat jamak. Sebab niat sembahyang jamak itu telah pun kita lakukan dalam solat maghrib yang kita dah buat tadi ni. Yang niat isya macam biasa. Kalau nak qasar, maka niat qasar ialah niat ringkaskan sembahyang daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jadi niat jamak sekali saja. Nak jamak takdim pun sekali saja, nak jamak takhir pun sekali saja. Beza dia, jamak takdim kena niat dalam sembahyang, jamak takhir kena niat dalam waktu yang pertama. Dalam waktu yang pertama. Maka ketika kita sembahyang dalam waktu yang kedua satgi ni, pukul 9.30 baru kita nak sembahyang maghrib dan isya, maka sembahyang dengan niat yang biasa, tanpa perlu tambahan sebarang niat jamak takhir lagi pada ketika kita lakukan solat tu. Cuma isya sajalah kalau kita nak qasar, maka kena niat qasar dalam takbiratul ihram. Tu beza di antara niat jamak takdim dan niat jamak takhir.
Maka disyaratkan pada niat jamak takhir, niyatuhu qabla khuruji waqti al-ula. Berniatnya takhir tu, jamak takhir tu sebelum keluar. Sebelum keluar ni maksud sebelum habis lah. Qabla khuruji ay qabla faraghi waqtil ula. Sebelum habis waktu yang pertama. Waktu yang pertama tu waqtul zuhri atau waqtul maghribi. Waktu zuhur ataupun waktu maghrib. Tu waktu yang pertama. Walau biqadri rak'atin. Ini ghayah bagi qabla khuruji waqtil ula. Sebelum keluar waktu pertama tu, walau sekalipun biqadri rak'atin, sekadar satu rakaat. Sekadar satu rakaat. Waktu zuhur nak habis dah, contohnya tinggal 2 minit je. 2 minit tu boleh kalau kita nak sembahyang zuhur, tapi cuma dapat satu rakaat saja. Maka waktu tu pun boleh kita niat jamak takhir. Sebab kalau dapat satu rakaat dalam waktu, maka solat tersebut dianggap sebagai tunai. Ini kembali kepada masalah waktu sembahyang yang awal dulu. Ini semua perbincangan waktu solat. Nabi sebut dalam satu hadis, man adraka raka'atan fil waqti adraka salah. Siapa yang mendapat satu rakaat dalam waktunya, yang 3 lagi pas keluar, yang 3 lagi terkeluar pada waktu, dia dan satu rakaat dalam waktu, maka dah dikira sebagai sembahyang tunai. Dah dikira dengan sebagai sembahyang tunai. Maka dia niat adaan, bukan qadaan. Dia niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur contohnya, ada lagi 2 minit lagi nak habis waktu. Waktu tu baru dia sembahyang. Waktu tu baru dia sembahyang. Haram ke tak haram ke tu permasalahan lain. Itu telah kita bincangkan dalam pecahan waktu-waktu salat pada awal kitab dulu. Bab haram ke tak tu cerita nombor 2. Ni cerita pasal bila ada 2 minit lagi nak habis waktu zuhur, baru dia sembahyang zuhur. Dia hanya sempat satu rakaat saja dalam waktu. Masuk rakaat yang kedua tengah duk baca Fatihah contohnya, masuk waktu asar. Maka dia dah tahu dah kok mana pun memang tak dan 2 rakaat, nak habis 2 minit, nak buat 4 rakaat memang tak sempat. Kok mana pun confirm sebahagian daripada solat itu akan berada di luar waktunya. Dia nak niat tunai ke qada tunai? Dia niat tunai, bukan sembahyang qada. Bukan sembahyang qada. Berdosa ataupun tidak itu permasalahan lain. Sama ada dia ada uzur untuk melewatkan sembahyang sampai ke mengeluarkan sebahagian juzuk solat daripada waktunya yang asal ataupun tidak, itu permasalahan lain. Kalau dia ada uzur yang diterima pada syarak, maka dia tak dosa. Kalau dia tidak ada uzur yang dibenarkan ataupun diterima pada syarak, relevan pada syarak, maka dia berdosa. Itu masalah lain. Ini masalah dia dianggap orang yang sembahyang tunai sebab dia dapat satu rakaat dalam waktu, maka dia niat adaan tunai. Tu masalah tu. Dengan kefahaman masalah tu, bila kita faham masalah tu, maksudnya orang yang sempat satu rakaat dalam waktu, contoh sembahyang yang 4 rakaat, satu rakaat saja yang disempat dalam waktu, 3 lagi duduk luar, dia dikira sebagai orang yang sembahyang tunai. Iaitu kita letak kadar kurang-kurang lebih kurang 2 minit lah sebelum masuk waktu yang seterusnya. Asar pukul 4.50 contohnya, dia sembahyang pukul 4.48 ataupun 4.47 contohnya, maka dia dikira orang yang sembahyang tunai sebab dia sempat satu rakaat dalam waktu. Dengan bandingan yang sama, dengan kefahaman yang sama, kalaulah waktu tu dia niat jamak takhir, ghalid ke ataupun terlupa ke ataupun saja nak niat lewat kalau lagu Melaka, tak bincang. Tengok-tengok ada lagi 2 minit lagi nak masuk waktu asar. Aku nak niat tadi, tak niat lagi. Mula-mula niat, lepas tu lupa, tengok makanan lupa, lepas makan pergi beli yang lupa, lepas tu sambung bawa kereta, sembang kawan-kawan lupa. Tengok jam pula lagi 2 minit lagi nak masuk asar. Aku tak niat jamak takhir ni. Dia niat waktu tu. Asar masuk 4.50, dia niat masa ketika 4.48 contohnya. 4.48 contohnya. Maka bila dia niat waktu tu sah dia lakukan jamak takhir. Niat tu dia kira. Niat tu dikira. Gitu. Sebaliknya, kalaulah dia lewatkan
dilewatkan. Contohnya tinggal seminit lagi nak habis waktu, baru dia niat. Seminit tak sempat untuk satu rakaat. Daripada takbiratul ihram, nak baca Fatihah, nak rokok, nak i'tidal, nak sujud 2 kali yang dicelahi dengan duduk di antara 2 sujud dan bangkit semula untuk rakaat yang seterusnya, tak sempat seterus 1 minit. Pasal nak kena jaga tumaninah lagi. Nak jaga tumaninah sampai, maka 1 minit tak sempat. Waktu tu baru dia niat. Ataupun dia tak niat langsung. Dia tak niat langsung. Tapi nak jamak takhir waktu asar. Dia nak jamak takhir waktu asar, cuma dia tak niat dalam waktu zuhur. Dia pasang niat tu contohnya sebelum waktu zuhur, contohnya. Pukul 12 tu bincang saya dengan kawan. Kita satgi zuhur kita tak berhenti sembahyang lah. Kita tak berhenti sembahyang. Asar baru kita berhenti sembahyang. Nak jamak takhir tu. Waktu bila dia bincang bab tu? Pukul 12 tadi ni. Waktu dia singgah makan ke R&R tu. Tengah duk makan ke, tengah kawan tanya, kita lagi nak singgah zuhur ke? Dia kata tak. Kita lagi street sampai pukul 5 baru kita singgah berhenti pula. Tang R&R sekian-sekian depan tu. Jangkaan dalam pukul 5 atau pukul 6 baru kita sampai sana. Sana baru kita sembahyang asar. Kali dengan zuhur jamak takhir. Bila masa dia kata tu sebelum masuk waktu zuhur. Waktu ketika dalam zuhur tu terlupa. Balik sembang ke, jalan jam ke, ataupun tengah konsentrate bawa laju ke apa ke, tak terlintas langsung nak niat jamak takhir. Langsung tak sampai masuk waktu asar. Sampai masuk waktu asar. Apa jadi? Maka sembahyang zuhur tu dikira sebagai qada. Sembahyang zuhur itu dikira sebagai qada. Dan dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Dia telah mengeluarkan solat daripada waktunya dengan sengaja. Dia dianggap lagu tu. Dia dianggap orang yang mengeluarkan solat daripada waktunya dengan sengaja, maka dia berdosa dengan sebab itu. Dia berdosa sebab tidak melakukan sembahyang dalam waktu dan tidak berniat untuk mentakhirkan solat tersebut kepada waktu yang kedua. Lepas tu kena sembahyang nak zuhur tu, kena sembahyang dalam bentuk qada. Maka bukan lagi tunai. Sembahyangnya dijadikan sebagai sembahyang qada. Maka dia sembahyang zuhur qada, sembahyang zuhur qada, kemudian baru dia sembahyang asar. Maka untuk niat zuhur tu sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat ataupun 2 rakaat qasar qadaan kerana Allah Taala, sebagai solat ganti, sebab dalam waktu tu dia tak sembahyang dan dia tak niat pun untuk sembahyang dalam waktu. Dan sembahyang tu dianggap sebagai sembahyang maqdiyah, sembahyang yang di qada semula ataupun dipanggil faitah, sembahyang yang luput daripada waktunya yang asal. Sah tak sah? Macam sembahyang qada lain lah. Berdosa tak? Berdosa. Sebab dia tidak ada uzur untuk membolehkan dia mengeluarkan solat daripada waktunya tanpa niat. Dia dah ada uzur tu asalnya, iaitu musafir. Jadi musafir memberikan dia keringanan, rukhsah, memberikan dia kelonggaran untuk dia lewatkan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar ataupun maghrib dalam waktu isya. Maghrib kan pendek, dengan keadaan orang ramai lah, satgi kalut leyak, kalut surau lah apa, manusia penuh, lebih-lebih musim raya dan sebagainya. Maka dia kata pukul 5 petang tu, pukul 6 petang tu bincang dah kita satgi maghrib kita tak berhenti lah. Pukul 9.30 lagi baru kita berhenti. Kita makan apa semua, kita sembahyang semua waktu tu jamak takhir. Waktu pukul berapa dia sembang benda tu pukul 5.30 petang ataupun pukul 6 petang. Maghrib tak masuk lagi. Maka pada waktu maghrib tu sungguh lagu tu. Habis sangat dia singgah berhenti makan ya, kalut waktu tu. Singgah waktu makan. Sebab waktu maghrib ni biasanya lok panas lah. Antara berubah menu siang dengan menu malam tu, lok tengah panas elok lah. Maka berebut makan tu, kalut makan lupa nak niat sampai habis waktu maghrib, berhenti sembahyang, nak sembahyang isya dan sembahyang maghrib lah. Tanpa niat yang dibenar, tanpa niat yang yang disyaratkan untuk jamak takhir. Apa jadi maghrib dia? Qada. Apa hukum dia keluarkan maghrib daripada waktunya tanpa niat? Haram dan berdosa. Tu kefahaman secara ringkasnya ataupun secara kesimpulannya daripada syarat yang pertama.
dia mesti niat untuk jamak takhir dalam waktu yang pertama, walaupun waktu yang pertama tu hanya tinggal kadar yang cukup untuk solat satu rakaat saja. Kita letak secara urufnya, secara agak-agaknya, iaitu sekitar 2 minit sebelum daripada habis waktu. Tu syarat yang pertama. Wa dawamus safari ila tamamiha. Dan syarat yang kedua, ni syarat yang kedua. Dan berkekalan safar, berkekalan musafir. Sebahagian kitab yang lain dia akan sebut wa dawamil uzri. Berkekalan uzur. Samalah uzur dengan safar sendiri dengan satu makna. Safar tu ialah uzur yang menyebabkan kita dibenarkan untuk buat jamak. Maka selagi mana ada uzur tu, selagi mana ada alasan untuk kita buat jamak, sini alasan ni ialah safar, musafir, maka mesti kekal alasan tu. Musafir tu mesti berterusan, dia masih lagi dalam keadaan musafir. Wa dawamus safari, dan berkekalan safar ila tamamiha, sehingga sempurnanya. Dhamirnya sini kembali pada thaniyah, pada salatus thaniyah. Tamamiha, tamami as-salatis thaniyah, mayang yang kedua, mayang yang kedua. Sampailah selesai sembahyang yang kedua, dia masih lagi sebagai seorang musafir, baru sah jamak takhir yang dilakukan. Dia jangan kembali dhamir kepada al-ula, salah. Jangan kembali dhamir kepada al-ula, sembahyang yang pertama. Berkekalan safar sehingga sempurna sembahyang yang pertama, salah. Sebab ibarat ni kalau tengok dalam kitab lain, contohnya kalau tengok dalam Tuhfah bagi Imam Ibn Hajar ataupun Nihayah bagi Imam Ramli sekalipun, dia akan sebut dengan ila faraghihima, dawamul uzri ila faraghihima. Berkekalan uzur, yakni berkekalan safar, ila faraghihima, sehingga selesai kedua-duanya, sehingga selesai kedua-duanya, faraghihima. Sini tuan kitab kita Habib Abdullah sebut ila tamamiha, sehingga sempurnanya, yakni sempurna solat yang kedua, sehingga sempurna solat yang kedua. Itu. Maka bila kita bincangkan tentang solat yang kedua, dia tak sama macam waktu pertama dalam syarat yang pertama tadi ni. Dalam syarat pertama tadi, waktu yang pertama tu kita boleh tahdidkan, kita boleh ta'yinkan. Waktu pertama ialah waktu zuhur dan waktu maghrib. Tapi dalam bab solat, dalam bab jamak takhir, solat yang kedua, tak boleh kata solat yang kedua tu secara ta'yin, secara pasti ialah solat asar ataupun solat isya. Sebab untuk jamak takhir, dia tidak mensyaratkan kita sembahyang zuhur dulu baru asar ataupun maghrib dulu baru isya. Tak syarat. Masuk waktu asar, kita nak sembahyang asar dulu lepas tu buat zuhur, sah. Masuk waktu isya, kita nak buat maghrib dulu baru buat isya pun tak apa. Kita nak buat isya dulu lepas tu baru kita buat maghrib pun tak apa. Dia tak syarat ikut tertib. Dia tak syarat ikut tertib. Jadi waktu yang kedua ni, solat yang kedua ni, ila tamamiha, sehingga sempurnanya, sehingga sempurna solat yang kedua. Solat yang kedua tu boleh jadi zuhur, boleh jadi asar, boleh jadi maghrib, boleh jadi isya. Sebab tak ada satu kewajipan ataupun tak jadi satu syarat kita kena susun sembahyang ikut aturan dia, ikut tertib dia, tak syarat. Ini berbeza dengan jamak takdim juga. Ni benda yang berbeza dengan jamak takdim. Jamak takdim kena sembahyang waktu yang pertama dulu, kena sembahyang zuhur dulu baru boleh buat asar, kena sembahyang maghrib dulu baru buat isya. Tu jamak takdim. Hak lepas dah, hak minggu hari tu ni, hak kelas yang lepas. Untuk jamak takdim kena ikut tertib solat. Zuhur dan asar, kalau nak buat dalam waktu zuhur, kena sembahyang zuhur dulu sebagai sahibul waqti, dan sebagai meraihkan tertib baru boleh buat asar. Maghrib dan isya, nak sembahyang dalam waktu maghrib, jamak takdim kena sembahyang maghrib dulu baru boleh sembahyang isya.
Sebab tu dalam syarat yang lepas kita bincang, kalaulah sembahyang zuhur tu rosak, batal ataupun tidak sah dan sebagainya, asar pun tak sah. Membawa kepada asar pun tidak sah. Kalau sembahyang maghrib tu rosak, apa nama, batal ataupun tak sah daripada awal lagi, contoh ada menanggung najis dan sebagainya, sembahyang isya dia pun tak sah. Sebab sembahyang isya dan asar itu terbina atas kesahihan sembahyang zuhur dan sembahyang maghrib. Itu untuk jamak takdim. Untuk jamak takhir tak. Untuk jamak takhir tak. Kita boleh sembahyang zuhur dulu kan. Zuhur dan asar kita nak sembahyang dalam waktu asar, kita boleh buat asar dulu. Pasal apa kita buat asar dulu? Sebab asar ialah sahibul waqti, tuan waktu. Mendahulukan tuan waktu, macam tuan rumah macam tuan rumah, dahulukan tuan rumah dulu, dahulukan tuan waktu. Siapa dia tuan waktu sekarang ni? Asar. Boleh buat mayang asar dulu. Lepas mayang asar buat zuhur, tak ada masalah. Kita boleh dahulukan zuhur dulu. Atas alasan apa kita boleh dahulukan zuhur dulu? Sebab meraihkan tertib solat. Sebab meraihkan tertib solat. Sebab aturan solat ialah bermula dengan zuhur, lepas tu baru asar, lepas tu maghrib, lepas tu baru isya. Maka asar ada hak untuk didahulukan, dilaksanakan terlebih dahulu sebab asar tuan waktu. Zuhur juga ada hak untuk dilaksanakan terlebih dulu sebab zuhur ialah yang lebih awal waktunya daripada asar, mengikut tertib waktu solat. Ini untuk jamak takhir. Macam tu juga dengan maghrib dan isya. Masuk waktu isya, kita singgah ke 9 dah. Ke 9 ni confirm isya dah lah, untuk makan dan sebagainya. Nak sembahyang maghrib dulu pun tak apa. Pasal apa kita sembahyang maghrib dulu? Maghrib ada hak untuk disolatkan terlebih dahulu. Apa hak dia? Tartibus salah, susunan sembahyang. Kalau nak sembahyang isya dulu lepas tu baru sembahyang maghrib, boleh tak? Boleh. Pasal apa? Boleh sebab isya ialah sahibul waqti, tuan waktu. Maka masing-masing ada kelayakan dan ada keutamaan untuk dimulakan dulu. Dalam keadaan ini nak mana yang lebih afdal? Tertib. Ikut tertib tu lebih afdal. Dalam keadaan ni ikut tertib tu lebih afdal. Maka mendahulukan maghrib ke atas isya, buat mayang maghrib dulu baru mayang isya, ataupun mendahulukan zuhur daripada asar, maksudnya buat sembahyang zuhur dulu, lepas habis mayang zuhur baru buat mayang asar, sebagai jamak takhir itu afdal, bukan syarat, afdal. Sebaliknya dalam jamak takdim disyarat. Sebab dalam jamak takdim kedua-dua sabab ataupun kedua-dua keutamaan itu pada solat yang pertama. Zuhur sebab dia didahulukan sebab dia mengikut tertib, lagi pula dia tuan waktu bila kita jamak takdim. Sama juga dengan maghrib. Pasal apa kena dahulukan maghrib dulu? Sebab maghrib ialah tuan waktu dan maghrib itu ialah dahulu daripada isya berdasarkan tertib. Maka dalam masalah jamak takdim, kedua-dua hak itu milik solat yang pertama. Tapi untuk jamak takhir yang kita bincang ni tak, salah satunya, setiap satunya ada hak. Ada hak. Hak sebagai empunya waktu, iaitu asar dan juga isya, dan hak tertib, hak untuk mengikut tertib solat, iaitu zuhur dan maghrib. Maka boleh mana-mana pun. Dia tidak disyaratkan mesti sembahyang ni dulu tak, mesti sembahyang zuhur dulu tak, mesti sembahyang asar dulu pun tak. Masing-masing ada hak. Afdalnya zuhur dulu sebab meraihkan tertib. Sebab meraihkan tertib. Itu yang afdal saja. Adapun kewajipan tak? Satu, maka ni dah berbeza daripada jamak takdim lah, daripada satu sudut. Sudut yang kedua yang membezakan dia dengan jamak takdim berdasarkan kepada syarat ni ialah dia tidak terikat kesahihan solat yang kedua, tidak terikat dengan kesahihan solat yang pertama. Maksudnya kalau sembahyang yang pertama kita tu sah ke tak sah ke, sembahyang yang kedua tu tak ada masalah, confirm sah kalau kita buat dengan cukup dia. Berbeza dengan jamak takdim. Jamak takdim macam yang kita bincang dalam kelas lepas, kalau sembahyang zuhur tu rosak,
Dia dah sembahyang zuhur, asar jamak takdim. Tiba-tiba nyata sembahyang zuhur itu ada problem. Ada problem pada sembahyang zuhur itu. Lebay yang dia pakai ketika sembahyang zuhur itu ada najis ke contohnya, ataupun baju yang dia pakai ketika sembahyang zuhur itu ada najis ke sebagainya contoh. Dan kemudian waktu nak sembahyang yang kedua tu, yang asar tu, dia buang lebay dia ke, dia tak tepi songkok dia ke. Songkok kadang-kadang kan kita sujud jatuh apa nama tergolek tepi tu ya, maka dia tak ambil pakai balik, dia terus sembahyang yang kedua tanpa pakai songkok tu, yang kebetulan pada songkok tu ada najis, ada tik burung ke apa, mana nak tahu. Dia parking kereta bawah pokok, tik jatuh tu, mana nak perasan, tak sedap. Sembahyang zuhur dengan apa nama songkok tu. Kemudian dalam sujud mana-mana rakaat, songkok tu terpisah daripada kepala tu, golek tu tepi, dia pun merasa panas, tak usah pakai songkoknya untuk mayasak. Mayasak sah. Tapi dengan sebab zuhur yang tak sah tu, maka sembahyang asar tadi pun tak sah. Sebab kesahihan sembahyang yang kedua dalam masalah jamak takdim terbina atas kesahihan sembahyang yang pertama. Kalau zuhur tak sah, asar pun tak sah. Kalau maghrib tak sah, isya pun tak sah. Ni jamak takdim. Untuk jamak takhir tak, tidak terhenti ataupun tidak disyaratkan untuk sah solat yang kedua mesti sah solat pertama. Tak syarat. Tak syarat. Jadi kalau dalam masalah tadi contohnya kita bawa masalah yang sama, cuma dalam masalah jamak takhir, lebay dia ataupun songkok dia ada problem, contoh ada tik ke, ada jatuh sesuatu yang najis atas kepala dan sebagainya, atas songkok ataupun atas lebay sebagainya. Dalam sembahyang yang pertama tu, dia sembahyang dengan songkok tu contohnya, tak sah lah pasal ada najis. Ketika tengah sembahyang tu, songkok tu jatuh daripada kepala dia, ataupun lepas daripada sembahyang, bagi salam dah, panas tak songkok tepi, bangkit sembahyang dah goy, panas kepala, hangat dan sebagainya. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, panas tak sebelah, maka dia bangkit sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua tu tak ada tanggung najis apa, sembahyang yang kedua sah. Dan sembahyang yang pertama tu saja hanya perlu diulangkan semula, sebab kesahihan sembahyang yang kedua tidak terikat dengan kesahihan sembahyang yang pertama. Sebab dia bukan syarat. Dia bukan syarat. Itu perbezaan di antara syarat jamak takdim dengan syarat jamak takhir. Gitu. Baik. Masalah yang pertama tadi ialah tak syarat tertib, hanya afdal saja. Yang tadi, masalah pertama yang kita sebut tadi, boleh kita nak sembahyang dahulukan tuan waktu, iaitu sembahyang asar dan juga sembahyang isya. Cuma yang afdalnya ialah kita ikut tertib. Kita ikut tertib, buat zuhur dulu baru buat asar, buat maghrib dulu baru buat isya. Afdal satu. Yang keduanya, kesahihan solat yang kedua tidak terhenti atas kesahihan solat yang pertama. Masalah yang kedua. Okey, betul. Masalah yang ketiga, solat yang pertama dan solat yang kedua tu tak disyaratkan mualat. Tak disyaratkan mualat. Bila tidak terhenti kesahihan sembahyang yang kedua dengan sembahyang yang pertama tu, dia tidak ada hubungan yang direct lagu tu. Dia tidak ada apa nama sebarang tawakuf, sebarang keterikatan di antara sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua, maka tidak disyaratkan mualat pada kedua-dua solat tersebut. Boleh kita nak sembahyang zuhur waktu asar ni, sembahyang zuhur, lepas tu berasa dahaga, kita pergi minum dulu, saya baru main buat asar. Tak ada masalah dan sah. Dan sah. Dan kita berhenti pukul 9:30 malam, kan? Mayang maghrib dulu contohnya, mayang maghrib dulu ke 9:30 malam jamak takhir. Lepas mayang maghrib tu kita pergi makan dulu, lepas tu baru mayang isya. Lepas mayang maghrib, contohnya lah, diturun-turun parking kereta dekat RNR, contohnya lah, terus pergi surau untuk semayang maghrib. Ambil semayang apa? Semayang maghrib. Panas, berasa badan dia berhawa, berasa badan dia hangat. Oh, tak boleh dia kata ni, kena pergi relax lah, kena pergi kena angin tahunan lah, minum air lah. Maka dia pun habis mayang maghrib tu, pergilah minum air tu. Ataupun tak boleh, nak kena mandi, tak boleh, berasa bergetah badan ni, mayang maghrib saat ni tak apa nak selesai elok, maka dia pun pergi mandi. Habis mandi, main pula mayang isya. Sah. Pasal apa sah? Sebab tak disyaratkan mualat di antara sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua. Dia tidak disyaratkan mualat pada sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua. Berbeza dengan solat jamak takdim. Jamak takdim disyaratkan mualat.
tak boleh disenggangkan, tak boleh dipisahkan di antara dua solat pada jamak takdim dengan perpisahan yang panjang pada uruf, iaitu sekadar 2 rakaat solat sunat yang ringan. Ini dah kita bincangkan pada kelas yang lepas. Untuk jamak takdim maghrib dan isya contohnya, kita nak buat dalam waktu maghrib, lepas sembahyang maghrib bagi salam tu kena terus sembahyang isya. Kalau dia senggang lama lepas sembahyang maghrib, ada orang mai tanya pula, ni apa nama kad Tashengo ni nak pergi top up tang mana tau, macam mana nak top up tau, boleh pakai tak duit ni tau, kena buka nombor pin tak, banyak tanya. Contohnya lah, kita pun contoh ada pakcik pergi kat mesin tu pakcik tak situ ke, tengok jenis mesin lah, ada yang jenis letak, ada yang jenis jolok masuk kat Tashengo tu, kemudian disuruh select berapa jumlah yang kita nak, amount yang kita nak untuk top up kad kita tu. Kemudian pakcik buh duit, lepas tu pakcik tunggu resit pula, duk cerita tu, dia pula pakcik tu pula tak apa nak faham dan sebagainya, lama. Senggang di antara solat yang pertama, salam solat yang pertama dengan takbir solat yang kedua tu, kalaulah dia nak sembahyang sunat 2 rakaat yang ringan pada waktu tu dah selesai, maka putih molat. Kalau putih molat, apa jadi pada jamak takhir, pada jamak takdim? Apa jadi? Sembahyang yang kedua tu kena sembahyang dalam waktu dia. Kalau sembahyang dalam waktu zuhur tadi ni, asar tak boleh buat dah. Asar kena buat dalam waktunya yang sebenar. Kalau dia sembahyang jamak takdim maghrib isya tadi ni, sembahyang dalam waktu maghrib, isya tu tak boleh buat dah sebelum daripada waktu dia. Kena tunggu sampai masuk waktu isya dulu baru boleh buat. Lepas tu berapa hari pergi tolong pakcik tu lah, pergi top up. Dia nak, jom pakcik ikut saya bawa pergi top up kad Tashengo tu, bawa dia pergi top up. Lepas tu minta ke dia ayak kopi secara minum, sementara tunggu masuk tu isya. Tak wajib lah, tapi ni lah maksudnya, kena tunggu masuk isya dulu baru boleh mayang isya. Jamak takdim dah tak lagi boleh dilakukan sebab putih molat di antara dua solat. Tu jamak takdim. Jamak takhir yang kita bincang malam ni, dia tidak disyaratkan mualat di antara, tak disyaratkan berturut-turut di antara dua solat. Bahkan boleh direnggangkan dan boleh dipisahkan dengan jarak masa yang panjang. Itu yang kita kata tadi, lepas sembahyang maghrib contohnya, dia berasa badan dia belengah, rasa badan dia bergetah. Oh tak boleh ni, nak mayang isya kena mandi dulu ni, tak selesa. Maghrib mayang dah maghrib. Dengan kipas tak apa kuat ke, ataupun orang ramai ke, angin tak ada ke malam tu, ke lagu mana ke, hangat. Habis mayang maghrib, oh tak boleh, pi dululah, pi kat kereta balik, salin baju, ambil tolak, buat pi balik yang mandi apa semua, bagi cukup sengkap, segak balik apa kono ni, mai pula baru sembahyang isya. Lama mana jarak masa? Setengah jam, tak ada masalah. Lama mana jarak masa? Sejam, tak ada masalah. Sebab tak disyaratkan mualat di antara solat yang pertama dan solat yang kedua pada jamak takhir. Maka sebab tu kita katakan pada permulaan tadi ni, sembahyang kaifiat jamak takhir lebih mudah daripada jamak takdim. Dia sangat mudah. Dia kena ada dua syarat ni ya. Kita niatkan nak jamak dalam waktu yang pertama, dan pastikan ketika kita lakukan kedua-dua solat tersebut kita masih lagi dalam keadaan musafir. Selesai, dua syarat ya. Dua syarat je. Dia tak ada banyak-banyak. Jamak takdim banyak tadi, dia kena mualat, dia kena dahulukan dengan waktu yang pertama, dia kena niat dalam sembahyang yang pertama dan sebagainya. Sini tak? Dua je syarat dia. Satu, kena niat jamak takhir dalam waktu yang bersama, dalam waktu yang pertama. Tak solat pun, niat saja dalam waktu yang pertama. Aku zuhur ni aku nak sembahyang dalam waktu asar, jamak takhir. Maghrib ni aku tak mau sembahyang dalam waktu maghrib, aku nak sembahyang dalam waktu isya, jamak takhir. Cukup niat tu, memadai. Kemudian pastikan ketika dia solat jamak takhir, solat kedua-dua solat tu, maghrib dan isya ataupun zuhur dan asar tu, pastikan selesai dua sembahyang tersebut semasa dia masih lagi musafir. Dia masih lagi status dia sebagai seorang musafir. Cukup, selesai. Wa illa, dan jika tidak, kalaulah tak berkekalan safar sehingga sempurna salat yang kedua tu, wa illa ay wa illam yadum,
wa illam yadumis safaru ila tamamihar. Sekiranya tidak berkekalan safarnya, berkekalan uzurnya sehingga sempurna solat yang kedua, tak dan habis sembahyang yang kedua lagi. Dia dah sembahyang zuhur selesai satu solat, lepas tu nak sembahyang asar lah. Dalam waktu asar ni jamak takhir, dia dah habis sembahyang zuhur, tengah sembahyang asar tu kawan dia mai kacau, contohnya lah kawan dia mai bisik di telinga tengah sembahyang asar tu, oi tak edit kena patah balik, tak edit balik, ada urusan yang menyebabkan tak boleh kita nak lanjutkan musafir ni, maka habis musafir lah, habis dia tak lagi musafir ke arah yang sama lah, dia nak kena patah balik dan jarak daripada tempat dia tu nak patah balik tak cukup 2 marhalah, maka dia tak boleh lagi meneruskan solat yang kedua tu secara jamak takhir. Wa illa, dan jika tidak, saratiz zuhur, nescaya jadilah zuhur itu, zuhur lah kat sini, ataupun maghrib lah, jadilah zuhur ataupun maghrib itu, sebab dah habis waktu dah, sembahyang dalam waktu yang kedua, qadaan, sebagai qada. Jadilah maghrib itu sebagai qada, gitu. Tak kisah sama ada dia sembahyang apa dahulu pun, tak kisah. Macam kita sebut tadi, sama ada dia sembahyang zuhur dulu ke, ataupun dia sembahyang asar dulu ke, ataupun dia sembahyang maghrib dulu ke, ataupun dia sembahyang isya dulu ke, tak kisah. Bila terputus musafir ya, sebelum sempurna 2 solat ni, maka solat yang sembahyang di luar daripada waktu tu dianggap sebagai qada, walaupun dia dah buat dah. Contohlah sembahyang maghrib dan isya, contohnya dia keluar pada rumah petang, maka bila masuk waktu maghrib, dia pun niat jamak takhir, aku nak sembahyang maghrib ni dalam waktu isya. Maghrib sah boleh elok 9.30 sampai ke R&R contohnya, ataupun sampai kat tempat makan, situ ada surau dan sebagainya, singgah nak sembahyang itu. Dia sembahyang maghrib, sembahyang dah ni maghrib, dia sembahyang ikut tertib, ikut yang afdal, sembahyang maghrib tu, kemudian habis sembahyang maghrib, sembahyang isya, rakaat yang pertama sembahyang isya tu ataupun rakaat yang kedua sembahyang isya tu, kawan habaq kata kita kena balik, tak boleh, ada banjir di depan ke, ataupun ada tanah runtuh kat depan ke, ataupun bos tak lulus cuti ke, apa macam-macam lah hal yang menyebabkan dia kena patah balik. Jarak di antara tempat depa duduk sekarang ni dengan destinasi pulang tu, nak patah balik tu, tak cukup 2 marhalah. Jadi dia tak dapat izin daripada syarak untuk buat jamak dan qasar. Maka sembahyang isya yang dia tengah sembahyang tu, yang dia niat kata nak buat qasar tu, jadi tamam. Tak dapat dah rukhsah untuk buat qasar, tak dapat dah keizinan syarak untuk buat qasar, kena sembahyang 4 rakaat. Maghrib yang dia dah sembahyang dah tadi jadi apa? Qada. Tak jadi sembahyang tunai sebagai jamak takhir. Pasal tak cukup syarat jamak takhir. Jamak takhir. Ini yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Jurdani dalam Fathul Alam. Buka dalam kitab Fathul Alam, Al-Imam Jurdani menghuraikan masalah ni. Walaupun dia dah sembahyang dah waktu yang pertama, walaupun dia dah sembahyang dah zuhur ataupun maghrib tu, dia sembahyang dah. Jadi ketika dia sembahyang zuhur dan maghrib tadi, status zuhur dan maghrib tadi ketika dia sembahyang tunai, sebab waktu tu dia masih lagi dalam musafir. Tapi sebab dia tak sempat sempurnakan jamak takhir dia, solat yang kedua ni tak dan habis, safar dia habis dulu, safar dia expired dulu, tak dan nak habis sembahyang yang kedua, tak dan. Maka sembahyang zuhur dan maghrib yang pada ketika tadi ni tunai berubah jadi qada. Dan sembahyang asar dan isya yang dia sembahyangkan tu, kalau dia sembahyangkan secara qasar, kena lakukan secara tamam. Tu kalau dia sembahyang ikut tertib.
Kalau dia sembahyang ikut sahibul waqti, dia sembahyang isya dulu baru nak sembahyang maghrib, ataupun dia sembahyang asar dulu baru nak sembahyang zuhur, maka sembahyang yang dia sedang lakukan tu dikira sebagai qada. Asar sembahyang dah baru nak sembahyang zuhur. Ketika sembahyang zuhur itulah putus safar dia. Ketika sembahyang zuhur itulah putus safar dia. Apa jadi dengan zuhur itu? Bertukar menjadi qada dan wajib tamam. Wajib sempurnakan 4 rakaat. Kena tukar niat ke tak gaduh automatik. Tak gaduh ulang semula sembahyang, berarti sembahyang niat lain qada tak ya, terus ya. Sembahyang tu secara automatik jadi qada. Dia dah sembahyang dah isya dalam waktu isya, baru nak sembahyang maghrib. Buat elok dalam rakaat yang kedua sembahyang maghrib atau rakaat yang ketiga sembahyang maghrib itu tak edi safar, tak jadi meneruskan musafir. Ada masalah di depan ataupun ada masalah kat belakang, tak edi. Maka habislah musafir ya, habis musafir. Apa jadi kat sembahyang maghrib tu? Qadaan. Sebagai qada. Kena tukar niat ke tak tukar niat automatik jadi. Kena ulang balik sembahyang ke tak payah ulang balik sembahyang, teruskan sampai habis bagi salam, sembahyang tu secara automatik jadi qada. Ni masalah yang berkaitan dengan syarat yang ketiga. Syarat yang kedua. Wa illa saratiz zuhru qadaan. Dan jika tidak, kalaulah tak berkekalan safar sehingga sempurna kedua-dua sembahyangnya, saratiz zuhru, jadilah zuhur itu, zuhur yakni dan maghrib, qadaan sebagai qada. Maka jadi qada. Cuma qada yang tidak berdosa lah. Qada yang tidak berdosa. Qada tapi qada yang tak berdosa. Qada yang tak berdosa. Sebab dia ada uzur untuk mengeluarkan sembahyang daripada waktunya yang asal dan dimasukkan ke dalam waktu yang kedua. Waktu dia buat benda tu uzur dia ada. Ketika habis waktu yang pertama tu dia ada uzur untuk dia lewatkan sembahyang, maka tak berdosalah sebab melewatkan sembahyang tu. Cumanya bila tak dapat rukhsah jamak lagi pada ketika tu, maka sembahyang yang sepatutnya tunai kerana jamak tu jadi qada kerana sembahyang di luar waktu. Itu ya. Cuma tak berdosa. Tak berdosa. Habis ni secara kesimpulannya syarat-syarat bagi jamak takhir. Mudah ya. Mudah saja. Pastikan kita niat dalam waktu yang pertama, pastikan kita selesai kedua-dua sembahyang kita dalam masa kita masih lagi sebagai seorang musafir. Habis. Siap. Tak ada masalah apa. Maka dia lebih ringkas dan lebih mudah untuk kita ingat dan kita amalkan, dan lebih bebas lah, lebih longgar. Nak buat zuhur dulu pun tak apa, nak buat asar dulu pun tak apa, nak buat maghrib dulu tak apa, nak buat isya dulu pun tak apa, nak jarakkan di antara dua sembahyang pun tak apa, nak senggangkan di antara dua sembahyang pun tak apa, dan sebagainya, tak syarat mualat dan sebagainya macam yang kita sebut tadi ni, berbanding dengan jamak takdim. Jamak takdim ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi, kena mula dengan solat yang pertama, kena mualat dan sebagainya. Cuma beza dengan jamak takdim yang agak ringan sikit. Jamak takdim syarat antara syarat yang ringan berbanding dengan jamak takhir ialah dia disyaratkan kekal dalam keadaan musafir sehingga takbiratul ihram solat yang kedua. Itu dalam jamak takdim. Ketika tengah sembahyang yang kedua habis musafir tak ada masalah dah. Sembahyang tu dikira sebagai jamak. Sebab yang disyaratkan pada jamak takdim ialah berkekalan uzur ataupun berkekalan safar sehingga takbiratul ihram solat yang kedua. Bukan sampai sempurna solat kedua, sampai selesai takbiratul ihram solat yang kedua saja. Ni dah kita bincangkan pada kelas yang lepas. Itu sajalah yang longgar pun. Yang lain daripada tu semuanya, majoritinya longgar, lebih mudah pada masalah jamak takhir berbanding dengan jamak takdim. Habis, selesai. Ni jamak kerana musafir. Jamak yang sebabnya ilat ataupun uzurnya ialah safar. Satu. Kemudian selain daripada uzur safar seperti mana yang kita sebutkan pada tajuk pada kelas yang lepas tu, selain daripada ilat safar, ada jamak yang dilakukan bukan kerana musafir. Dan ni sabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi melakukan solat jamak di Madinah. Nabi melakukan solat jamak di Madinah bukan kerana musafir dan bukan kerana takut. Bukan kerana takut. Bukan kerana musafir, bukan kerana musafir, bukan kerana takut. Apa nama, dalam hadis sebut min ghairi khaufin wala safarin.
min ghairi khaufin wala safarin, bukan kerana takut perang dan sebagainya, tak, bukan, wala safarin, dan bukan kerana musafir. Tapi Nabi lakukan jamak di Madinah, maksudnya ketika Nabi berada dalam kota Madinah lah, bukan ketika musafir lah. Dia panggil jamak hadar, lawan bagi musafir hadar lah, dia panggil jamak hadar. Maka jamak hadar ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i hanyalah kerana satu sebab, hujan. Dia kata wa yajuzul jam'u bil matari taqdiman liman shalla jama'atan fi makanin ba'idin. Wa yajuzul jam'u, dan diharuskan, diizinkan oleh syarak. Wa yajuzu ay wa ya'zanu syar'an, diizinkan pada syarak, diharuskan al-jam'u akan jamak, akan menghimpunkan solat bil matari basababih, kerana hujan, kerana hujan, sebab hujan. Jamak itu takdiman, kaifiat yang dibenarkan hanyalah takdim. Kaifiat yang dibenarkan untuk jamak kerana hujan hanyalah takdim, iaitu sembahyang yang kedua disembahyangkan di dalam waktu yang pertama. Kita pergi sembahyang zuhur contohnya, hujan, takut sagi asak, kalau kita balik asak tak boleh mai dah, maka jamak siap-siap asar, jamak takdim. Pi surau ke masjid ke maghrib, hujan, pi dalam keadaan hujan, ataupun pi sampai sana dah hujan, masuk dalam maghrib semua, tiba-tiba hujan turun, kita nak balik, dan sebagainya. Kalau balik ni dikuatiri ataupun dibimbangi, kita tak boleh mai pula untuk sembahyang jemaah Isya, maka jamak takdim, dijamakkan solat tersebut, mayang siap-siap Isya secara berjamaah, jamak takdim sahaja, bukan jamak takhir. Yang dibenarkan hanya jamak takdim saja. Dan diharuskan jamak kerana hujan dengan sebab hujan takdiman, secara takdim sahaja, la takhiran lah. Faham bertakdiman tu ai la takhiran, tidak jamak takhir, tak boleh buat jamak takhir. Sebab kalau kita nak tangguhkan solat yang pertama, nak buat dalam waktu yang kedua, dikhawatiri hujan habis sebelum masuk waktu sembahyang yang kedua. Berkekalan hujan tu bukan sesuatu yang kita boleh jangkakan, dan bukan sesuatu yang kita boleh tahdidkan, kita boleh tentukan dengan tepat. Siapa dia yang harus jamak takdim kerana hujan ni? Liman shalla jama'atan fi makanin ba'idin, bagi mereka yang sembahyang ia mereka, bagi orang lah, orang yang sembahyang ia jama'atan, secara berjamaah, fi makanin ba'idin, pada tempat yang jauh, pada tempat yang jauh. Wa ta'adza, dan menyakitilah, dan sakitlah ia, rasa terganggu. Ta'adza ni maksudnya rasa terganggu, menyusahkannya, nyaman tu orang tersebut, bil matari, dengan hujan itu, fi tariqihi, pada jalannya, pada jalannya nak pergi ke tempat jemaah tersebut, pada jalannya nak pergi ke tempat jemaah tersebut, maka dia dibenarkan untuk melakukan jamak takdim secara berjamaah. Maka ada beberapa masalah kat sini. Masalah yang pertama, harus jamak itu kerana, harus jamak takdim saja macam kita bincang tadi ni, kerana hujan. Kerana hujan, hujan tersebut walaupun hujan tu hujan yang dhaif, walaupun hujan tu hujan yang tak lebat pun, tapi hujan tersebut membasahkan pakaian. Kalau kita berjalan dalam hujan tersebut, dia membasahkan pakaian. Bagi orang yang sembahyang nak pi, orang yang pi ke tempat sembahyang tersebut secara berjalan kaki, walaupun lah ni ada kereta lah, ataupun ada kereta lah, motor basah juga ada. Kalau ada kereta sekalipun, dia tak menafikan rukhsah ni kan. Andai kata kita berjalan nak hujan kenyai aja, bukannya hujan lebat apa semua, tak, hujan kenyai aja. Tapi kalau kita lalu, kita jalan kaki dalam hujan tu, membasahkan pakaian kita, menyebabkan pakaian kita basah, maka tu dah dikira sebagai hujan yang membolehkan kita jamak. Tu dah dikira sebagai hujan yang membolehkan kita jamak. Sebab yang dimaksudkan dengan hujan tu ialah dengan syarat dia membasahkan pakaian, wa in dha'fa. Dia membasahkan pakaian sekalipun hujan tu hujan yang dhaif, hujan yang ringan.
Termasuk juga dengan hujan ni, termasuk juga dalam kata hujan ni ialah cuaca yang buruk, angin yang kuat, musim angin kencang dan sebagainya, yang menyebabkan sukar ataupun bahaya untuk kita pergi berulang kali keluar dan sebagainya. Dia ada hujan sikit-sikit lah, angin yang sejuk, angin kuat yang sejuk ni kalau kita sini jarang lah. Tapi kalau negara yang 4 musim, dia ada musim sejuk yang angin dia kuat, serta angin tu ada hujan sikit-sikit. Tu hujan ni sikit-sikit je, dia hujan tak banyak pun, tapi hujan tersebut dengan cuaca sejuk, bila hujan maka dia menyakitkan kita, dia menyusahkan kita. Sejuk, orang yang duduk di negara 4 musim dia tahulah sejuk rasa lagu mana tu. Dengan cuaca sejuknya, muka kita, pakaian kita dan tangan kita contohnya, pakaian kita dan muka kita contohnya kena air basah, dia menyakitkan kita, dia menyusahkan kita untuk berulang alik ke masjid pada setiap waktu solat. Itu. Maka dia dibenarkan untuk melakukan jamak takdim sahaja. Dan jamak takdim itu dilakukan secara berjamaah. Liman shalla jama'atan, harus itu bagi mereka yang sembahyang secara berjamaah. Secara berjamaah. Berjamaah yang disyaratkan kat sini ialah berjamaah pada solat yang kedua, walaupun dia sembahyang seorang diri pada solat yang pertama. Kan jamak takdim, jamak takdim zuhur, asar buat dalam waktu zuhur. Zuhur tu dia sembahyang seorang diri contohnya, di masjid lah, di masjid dan sebagainya. DP tu contohnya orang dah habis dah sembahyang zuhur, tengah duk wirid, contohnya lah. Contohnya ataupun tak, dia sembahyang sebelum daripada orang lain, dia sembahyang sebelum daripada orang lain. Disusah sebab syarat pada jamak takdim ni sama, dia tak ada beza, dia mesti mualat, mesti dahulukan dengan solat yang pertama dan seterusnya, dia sama, syarat dia sama. Maka untuk memudahkan kita faham masalah ni, walaupun masing-masing sembahyang seorang diri pada solat yang pertama, itu lebih mudah untuk kita nak masukkan dengan syarat tu. Masing-masing sembahyang seorang diri pada solat yang pertama, zuhur tu. Tak tahu pasal apa pakat pi masjid, tapi pakat pi surau ke masjid ke, tapi sembahyang seorang diri ramai-ramai. Sembahyang berseorangan secara beramai-ramai. Tak jadi dah lagu tu, tapi kita buat andaian kalau jadi lagu tu, sembahyang asar yang dijamakkan itu saja yang depa lakukan secara berjamaah, dah memadai. Sebab yang disyaratkan berjamaah pada hujan, pada jamak kerana hujan ni hanyalah pada solat yang kedua. Walaupun solat yang pertama itu masing-masing melakukan solat yang pertama secara bersendirian. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Cuma kena raikan syarat-syarat jamak takdim macam yang telah disebutkan pada muka surat sebelumnya. Dia kena mualat dan sebagainya tu. Tak boleh putih mualat dan sebagainya. Yang disyaratkan berjamaah pada jamak takdim ialah syarat yang yang disyaratkan pada jamak takdim kerana hujan ialah berjamaah pada solat yang kedua. Mafhumnya, kalaulah sembahyang yang pertama itu masing-masing lakukan secara bersendirian sekalipun sah, asalkan yang pentingnya solat yang kedua itu dilakukan secara berjamaah. Sebab hakikat jamak takdim ialah solat yang kedua itulah yang dijamakkan. Mayang yang pertama dalam waktu. Kan? Solat yang pertama tu sahibul waktu, tuan waktu. Jamak ke tak jamak ke, tetap mayang kena waktu tu. Yang kedua tu yang ditarik dalam waktu yang pertama. Solat yang kedua tu yang ditarik ke dalam waktu yang pertama. Maka solat yang kedua itulah solat jamak takdim yang sebenarnya. Solat jamak takdim yang sebenarnya. Maka dia disyaratkan untuk dilakukan secara berjamaah. Fi makanin ba'idin, pada tempat yang jauh. Pada tempat yang jauh ni, jauh daripada rumah dia lah. Bukan mesti tempat yang jauh tu kena 1 kilometer tak. Maksud jarak dia dengan rumah tu, rumah dia bukan di sebelah tempat sembahyang, maksudnya lagu tu. Dia bukanlah rumahnya tu bersebelahan dengan tempat sembahyang. Maksudnya antara jarak antara rumah dia dengan tempat sembahyang tu jauh. Jauh dari mana urfan. Jauh pada uruf sahaja. Jauh pada uruf saja.
Dan tempat itu tak disyaratkan masjid lah, masjid ke surau ke, yang penting tempat orang lakukan solat jemaah, madrasah ke dan sebagainya lah, tempat yang orang lakukan solat jemaah. Yang penting bukan rumah dia sendiri. Kalau rumah dia sendiri tak boleh nak mayang jemaah, sebab kena hujan, dah mayang dalam rumah sendiri. So, lokasi solat itu ialah bukan di rumah dia, dan tempat yang dia buat semayang itu ialah tempat yang memang orang dirikan semayang jemaah, sama ada masjid, surau, madrasah dan sebagainya. Yang pentingnya bukan dalam rumahnya sendiri saja. Contohnya surau, surau universiti contohnya tak ada masalah, bukan rumah dia, tepi U dan sebagainya. Nak pi pula untuk semayang asar tu macam menyusahkan pasal hujan dan sebagainya. Jadi mayang zuhur, lepas mayang zuhur tu terus jamakkan asar ke dalam waktu zuhur tersebut secara berjamaah. Buat di mana? Surau universiti contohnya, tak ada masalah. Surau universiti ke, surau kampung ke, balai lentang ke, di ribat-ribat ke, di surau pondok ke dan sebagainya, tak kisahlah. Yang penting bukan di rumah dia, masjid dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan makanin ba'idin wa ta'adza bil matari fi tariqihi, dan menyusahkannya, dia berasa susah, berasa tersakiti, fi bil matari, kerana hujan tersebut, fi tariqihi, kerana pada perjalanannya, habis. Maka ni dua sebab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan kita untuk buat jamak safar. Yang keduanya ialah matar, hujan, kerana musafir dan kerana hujan. Adapun selain daripada dua sebab ini, maka dia bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia bukan sebab bagi jamak qasar. Dia bukan sebab bagi jamak secara khususnya. Qasar tak ada lah. Untuk jamak hadar tak ada qasar, dia jamak saja. Jamak saja, tidak ada qasar. Mayang kena cukup 4 rakaat juga. Yang boleh cuma jamak saja. Lain daripada kerana musafir, lain daripada kerana hujan ni, maka tidak ada sebab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan kita untuk solat jamak. Faham gila? Tu tak ada yang mu'tamad. Cuma sebahagian daripada ulama Syafi'i, sebahagian ni bukan qaul mu'tamad lah, ni qaul tsani, qaul yang kedua, mentarjihkan dan memilih pendapat yang mengatakan boleh juga sembahyang jamak kerana uzur yang lain, seperti sakit, ataupun jalan yang berselut, jalan yang berlumpur. Habis musim hujan kan, musim hujan, jalan tu mengotorkan pakaian kita, masuk gali. Maka sebagian ulama membenarkan, jamak kerana tu, kerana sakit ataupun kerana jalan yang berlumpur tebal. Kita lah kalau tempat yang bersalji tu, jalan yang bersalji tebal lah yang menyukarkan kita untuk pergi, maka buat jamak siap-siap di sana lah. Kalau kerana lumpur jalan ataupun salji jalanan yang tebal, kena buat di tempat sembahyang jemaah sana lah. Di rumah tak ada kena guna apa. Kerana sakit ni lah yang sembahyang di rumahnya. Maka untuk orang yang sakit, yang mana sakit dia tu sakit yang sakit yang mengharuskan dia duduk dalam sembahyang. Ni kait sakit yang macam mana yang membolehkan dia jamak. Sakit tersebut sakit yang membolehkan untuk dia duduk dalam sembahyang. Masyaqqah kalau dia nak sembahyang tiap-tiap kali. Dia jadi susah kalau dia nak sembahyang pada tiap-tiap waktu, susah. Sekali kena bangkit sembahyang pula, lepas tu rehat lama, nak kena sembahyang pula. Kalau sembahyang terus secara berterusan, maka dia lebih memudahkan bagi dia. Maka kalau lagu tu, sebahagian ulama memilih bahawasanya diharuskan bagi dia sembahyang jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Ini pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Nawawi dan beberapa pendapat yang lain, beberapa ulama yang lain. Ini ikhtiar, pilihan daripada beberapa orang imam dalam mazhab kita, seperti Imam Nawawi, seperti Qadhi Husain, seperti Imam Ibn Suraj, seperti Imam Rawayani Ashabul Wujuh, seperti Imam Mawardi Ashabul Wujuh.
yang memfatwakan harus jamak kerana marad, kerana sakit, dengan syarat susah untuk dia sembahyang pada setiap waktu. Nak sembahyang waktu, nak kena ambil yang sembahyang lain dan sebagainya, susah, menyukarkan dia. Silap-silap boleh jadi tak sembahyang langsung, pasal nak kena ambil yang sembahyang lain, nak kena tukar pakaian lain dan sebagainya, macam-macam lah kes sakit tu. Maka dia dibenarkan untuk melakukan jamak pada solatnya secara takdim ataupun secara takhir. Maka ulama-ulama yang membenarkan untuk melakukan jamak kerana sakit ni, meletakkan dobit sakit itu ialah sakit yang menyukarkan dia untuk melaksanakan sembahyang pada tiap-tiap waktu di dalam waktunya. Itu dobit ataupun catatan sakit yang mengharuskan jamak, iaitu dia akan jadi susah, akan jadi masyaqqah sekiranya dia nak sembahyang pada tiap-tiap waktu di dalam waktu. Dia panggil antalhiqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla fi kulli idza shalla kulla salatin fi waqtiha. Dia akan mendapat kesusahan, dia akan mengalami kesukaran apabila dia nak sembahyang pada setiap waktu sembahyang yang sebenar. Jadi menyusahkan dia. Maka kalau dapat dobit tu, dapat catatan tu, maka dia dibenarkan untuk sembahyang jamak kerana sakit, sama ada secara takdim ataupun secara takhir. Sebahagian ulama mengatakan sakit tersebut, cara nak dobit dia ni pendapat yang seterusnya lah, yang mengatakan untuk tahu sakit tu sakit yang mengharuskan jamak ataupun tidak, ialah sakit yang membolehkan dia duduk semasa solat fardu. Sakit yang membolehkan dia duduk semasa solat fardu pun dia boleh buat jamak. Dia boleh buat jamak. Lebih ringan lah, lebih ringan. Perbahasan ni boleh ditengok dalam syarahan Matan Zubat Ibn Ruslan, dalam Fathur Rahman, dalam Mawahibus Samad dan sebagainya. Sebab Al-Imam Ibn Ruslan menyebutkan dengan jelas pendapat yang mengharuskan jamak kerana sakit ni. Disebut fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtaruhu Hamdun wa Yahya Nawawi. Pada sebab sakit ini ada qaul yang mengharuskan jamak, dan qaul itu jelas dan kuat. Fi maradin qaulun qawiyyun wa jali. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi. Ikhtaruhu Hamdun wa Yahya Nawawi. Pendapat ini telah dipilih oleh Al-Imam Hamad bin Sulaiman Al-Khattabi dan juga Imam Yahya An-Nawawi dan beberapa ulama yang lain, Qadhi Husain, Imam Mawardi, Imam Raujani, Qadhi Ibn Suraij dan sebagainya, Al-Darimi, Imam Abatuli. Banyaklah pendapat yang menerima ni, pendapat yang menerima qaul ni. Satu, tu selesai. Maka ada lagi beberapa qaul yang berkaitan. Contohnya Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala memfatwakan boleh kalau kita nak lakukan jamak takdim sekiranya berlaku kenduri dan kita tuan rumah lah. Kita tuan rumah yang tak boleh hilang lama daripada kawasan kenduri, sebab orang mai cari kita lah, orang mai cari kita, nak salam dengan kita, nak jumpa dengan kita dan sebagainya. Kita tuan rumah ataupun kita pengantin lah. Jadi kalau tiap-tiap waktu hilang tu menyebabkan orang tertunggu-tunggu nak jumpa kita dan sebagainya, maka Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala memfatwakan kata boleh, dan dia sendiri buat jamak pada ketika perkahwinan anak dia. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh lah, fatwa dia. Ini tak ada disebutkan dalam mana-mana qaul mazhab, tapi ini fatwa Imam Subki rahimahullah. Dia kata aku buat jamak pada ketika majlis perkahwinan anak aku, sebab aku sukar untuk menghilangkan diri pada setiap waktu.
yang kalut orang duk mainnya kan. Kita tuan kenuri, orang main nak salam dengan kita, orang nak confirm betul tak kenuri ni sagi silap tuan rumah. Kalau tak jumpa tuan rumah, kadang-kadang dia kenal tuan rumah tu je. Anak-anak hak nikah tu dia tak kenal pun. Contohnya lah, dia kenal pak dia, kawan pak dia, anak tak kenal. Jadi kalau tak ada pak tu, takut silap kenuri ya. Takut silap kenuri. Jadi sukar untuk hilang pada setiap waktu. Zuhur dan asar lah biasanya. Maka harus fatwa Imam Subki harus untuk dia buat jamak takdim. Harus untuk dia buat jamak takdim. Jamak takdim saja, takhir tak boleh. Ini sama macam hujan juga lebih kurang. Jamak takdim saja. Tu satu pendapat, satu masalah. Masalah yang seterusnya yang boleh kita sebut ialah ada satu lagi pada masalah-masalah yang bukan muktamad ni. Contoh kerana sakit, kerana kenuri tadi ni dan sebagainya. Sebahagian ulama yang tidak membenarkan untuk buat jamak, membenarkan untuk buat jamak suri. Jamak suri ni maksudnya rupa saja macam jamak, tapi sebenarnya dia sembahyang dalam waktu masing-masing, iaitu dilewatkan sembahyang yang pertama dan diawalkan sembahyang yang kedua. Sembahyang yang pertama di hujung waktu dan sembahyang yang kedua itu pada waktunya, pada permulaan awal waktu dia. Ni bagi sebahagian ulama yang tak membenarkan untuk dilakukan sembahyang jamak ni. Kan jamak kerana sakit, jamak kerana kenuri, jamak kerana hujan bukan hujan, jamak kerana lumpur pada jalanan ataupun salji pada jalanan dan sebagainya. Sebahagian ulama kata tak boleh buat jamak betul. Yang dibenarkan hanyalah jamak suri. Jamak suri ni maksudnya jamak secara gambaran, dia ambil dari surah. Jamak secara gambaran, nampak macam jamak tapi bukan, iaitu dilewatkan sembahyang yang pertama sampai hujung waktu dan diawalkan sembahyang yang kedua sampai awal waktu. Sembahyang yang pertama agak-agak lepas habis sembahyang sama tu, sat habis waktu, masuk waktu yang kedua, terus sembahyang yang kedua. Maka ni dipanggil sebagai jamak suri. Maka kebanyakan ulama yang tak membenarkan jamak kerana sakit dan sebagainya yang kita sebutkan tadi ni, mengatakan jamak yang dimaksudkan pada bahasa itu ialah jamak suri saja, bukan jamak secara hakiki, iaitu gambaran saja, nampak saja macam jamak, iaitu sebab sembahyang back to back tu, lepas habis sembahyang pertama terus sembahyang yang kedua tu, walhalnya masing-masing sembahyang dalam waktunya. Yang pertama dalam waktu yang pertama cuma di hujung, dan yang kedua dalam waktu yang kedua cuma diawalkan. Ini dipanggil jamak suri. Itu secara ringkasnya beberapa permasalahan tentang solat jamak ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian kata babu salatul jum'ati ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.